Pembaca FMT Rozana Jeffrey berkata rakyat Malaysia berhak bertanyakan satu soalan mudah. Apabila kerajaan memberikan pelepasan cukai, grant atau insentif kepada pelabur besar, apa sebenarnya yang rakyat dapat? Soalan ini susulan podcast terbaru oleh bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mempersoalkan sama ada peluang atau keuntungan yang sepatutnya memberi pulangan kepada rakyat sedang diserahkan kepada syarikat yang sudah mempunyai modal. Rozana berkata kebimbangan itu adalah wajar. Jika pembayar cukai diminta memberi sesuatu hari ini, mereka berhak tahu apa yang Malaysia akan terima pada masa depan. Namun, beliau berkata perdebatan tidak boleh terhenti pada sama ada insentif itu kelihatan seperti bantuan kepada syarikat besar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA, Tengku Zafrul Aziz berhujah bahawa ujian sebenar adalah sama ada insentif memberi pulangan yang sesuai kepada Malaysia. Rozana bersetuju. Katanya insentif bukan hadiah, ia adalah alat rundingan. Pelepasan cukai untuk pelabur asing, pengecualian duti untuk pengeluar kereta atau perjanjian khas untuk syarikat bermodal besar mesti dikaitkan dengan sesuatu yang lebih besar. Ini bermakna lebih banyak pekerjaan berkualiti, peningkatan kemahiran, kontrak bekalan tempatan, ekspor, pemindahan teknologi dan peluang untuk generasi akan datang. Tengku Zafrul sebelum ini berkata insentif perlu dikaitkan dengan hasil yang jelas seperti pekerjaan bernilai tinggi, rantaian bekalan domestik, kluster industri, keterangkuman dan kelestarian. Rozana berkata prinsip itu betul tetapi ia mesti disertakan dengan accountability awam. Rakyat Malaysia seharusnya boleh melihat papan skor. Berapa ramai pekerja tempatan diambil? Berapa ramai dilatih? Berapa banyak syarikat Malaysia menjadi pembekal? Adakah gaji meningkat? Adakah teknologi dipindahkan? Katanya jika jawapannya ya, maka insentif itu sebenarnya adalah pelaburan kepada rakyat biasa. Jika tidak, ia hanyalah pemberian percuma. Rozana merujuk Intel sebagai contoh kesan jangka panjang yang Malaysia mahukan. Operasi Intel Malaysia bermula di Pulau Pinang pada 1972 dengan hanya 100 pekerja. Hari ini, operasi Intel di Pulau Pinang merupakan yang terbesar dan paling menyeluruh di luar Amerika Syarikat. Namun menurut Rozana, cerita sebenar bukan hanya kilang itu. Ia tentang pekerja yang bermula di barisan pengeluaran, belajar standard global, menjadi pengurus dan kemudian membantu membina syarikat atau ekosistem pembekal tempatan. Ketika itulah pelaburan asing menjadi keupayaan Malaysia. Beliau berkata ujian sama perlu digunakan untuk dasar kenderaan elektrik atau EV Malaysia. Insentif telah membantu membawa lebih banyak EV dan memberi pilihan lebih luas kepada pembeli. Namun Malaysia tidak boleh kekal hanya sebagai pasaran untuk kenderaan import. Jika negara mahu membina industri EV, pengeluar perlu didorong untuk melabur dalam pengeluaran tempatan, pembekal komponen, bengkel servis, infrastruktur pengecasan dan peningkatan kemahiran pekerja. Jika tidak, rakyat mungkin hanya melihat harga lebih tinggi dan pilihan semakin terhad tanpa pekerjaan dan pertumbuhan industri yang membuktikan dasar tersebut berkesan. Rozana berkata isu ini bukan sama ada insentif itu baik atau buruk. Rakyat biasa tidak menolak pelaburan asing. Mereka menolak perjanjian yang tidak jelas manfaatnya kepada mereka. Sokongan awam mesti menghasilkan keuntungan kepada rakyat. Dan nilai itu mesti diukur bukan berdasarkan apa yang diterima pelabur tetapi berdasarkan apa yang memanfaatkan rakyat. Baca artikel penuh tulisan Rozana Jeffrey seperti yang tertera hanya di FMT. Saya Haili Izzati, FMT.